Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. InsyaAllah pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan kepada semua muslimin muslimat, penonton-penonton video ini. InsyaAllah di sepanjang Ramadan ini kita akan memulakan sesi tadabbur yang baru, iaitu tadabbur surah Yasin. InsyaAllah kita akan cuba menghabiskan seberapa yang termampu di dalam video yang berdurasi 15 minit pada setiap sesi, insyaAllah. Jadi tuan-tuan perempuan, tadabbur surah Yasin adalah surah yang popular kepada masyarakat Islam di Malaysia, di Indonesia, di Nusantara. Jadi insyaAllah tadabbur kita ini kita asaskan kepada buku Al-Quran yang berhikmah. Ini buku saya tentang tadabbur surah Yasin, tajuknya Al-Quran yang berhikmah. Tuan-tuan perempuan yang belum memiliki buku ini dan berhajat untuk mendapatkannya, silalah hubungi pihak admin. InsyaAllah boleh dibeli melalui online. Kita akan kirim melalui pos laju insyaAllah. Jadi harga buku ini RM35. Kemudian tambah dengan kos pos laju. Tuan-tuan perempuan, buku ini tebalnya 355 halaman. 355 muka surat. InsyaAllah buku ini lengkap mentadabbur dari ayat pertama hingga terakhir dari surah Yasin. Tuan-tuan perempuan, jadi surah Yasin ini adalah bahagian daripada surah Al-Quran, tetapi ia menjadi kebiasaan. Itu sebab saya sebut kebiasaan masyarakat kita. Membacanya pada malam Jumaat, kemudian membacanya di saat kematian, melawat orang sakit dan sebagainya. Jadi kita harus melihat dari satu sudut sebagai pengenalan bahawa surah Yasin ini ia akan menjadi ibadah ketika kita membacanya, sebagaimana kita faham bahawa Al-Quran itu adalah amalan yang besar ganjarannya ketika kita membaca. Jadi kita kena faham dalam konteks itu. Jadi amalan membaca surah Yasin ini dengan niat yang benar bahawa kita membaca ayat-ayat Al-Quran, maka insyaAllah kita akan memperolehi ganjaran pahala seperti yang dijanjikan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi katanya Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam min harfun wa mimun harfun." Maknanya, sesiapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan pada setiap kebaikan itu digandakan menjadi 10 kebaikan yang semisal dengannya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Inilah hadis, salah satu hadis tentang kelebihan manfaat kita membaca Al-Quran. Jadi ingatlah tuan-tuan dan puan,
Dalam konteks surah Yasin ni kita baca pun kita akan dapat ganjarannya sama kerana surah Yasin ini bahagian daripada Al-Quran. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, sebaiknya kerana inilah sebab di zaman Nabi SAW, para sahabat, ya, umat Islam di zaman itu, mereka membaca surah Yasin dan surah-surah lain Al-Quran ini dalam keadaan mereka faham maknanya. Jadi itu sebab kita kena faham. Untuk mendapat ganjaran itu, ya, sebaik-baiknya kita faham apa yang kita baca. Maka inilah kita usahakan untuk menganjurkan kelas-kelas pengajian tadabbur, ya, dengan tujuan untuk kita memahami makna ayat-ayat Al-Quran dan maksud ayat-ayat itu diturunkan. Jadi kita berusahalah sebaik-baiknya untuk belajar. Sekurang-kurangnya kita belajar melalui terjemahan yang sedia ada. Dengan membaca terjemahan itu kita tahu dan kita faham maksud atau makna yang hendak disampaikan oleh ayat-ayat Al-Quran. Biarpun sebahagian orang percaya ada hadis-hadis tentang kelebihan surah Yasin, tetapi kebanyakan ulama hadis menyifatkannya adalah ianya hadis dhaif dan ada yang palsu. Jadi tiada hadis sahih tentangnya. Inilah sebab kita, masyarakat kita begitu mengambil berat tentang membaca surah Yasin ini. Jadi dari kajian ahli-ahli hadis didapati tidak ada satu hadis sahih pun yang menunjukkan kelebihan terutama membaca Yasin pada malam Jumaat. Jadi oleh itu sebaiknya bacalah surah Yasin sebagai sebahagian daripada Al-Quran. Ini yang kita ambil satu pandangan yang sederhana. Makna kita anggap bahawa kita membaca surah Yasin itu kita membaca Al-Quran. Dan bersandarlah kepada hadis-hadis sahih tentang Al-Quran. Jadi sebaiknya kita menyandarkan amalan kita itu berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Malahan lebih baik lagi jika ia dibaca dengan berusaha memahami maknanya, kemudian mentadabbur ayat-ayatnya supaya yang paling penting kita dapat pengajaran daripada surah yang kita baca, termasuklah surah Yasin ini. Jadi surah Yasin ini satu surah yang hebat dari segi kandungannya. Jadi nak memahaminya, maka kita kena berusaha mencari terjemahan, membaca tafsirnya, atau kita berusaha mentadabbur, ya, supaya kefahaman tentang ayat-ayat daripada surah Yasin ini lebih mendalam. Itulah maksud kita nak usahakan kerja-kerja tadabbur ini dengan tujuan untuk memahami ayat demi ayat yang ada dalam surah Yasin ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ayat pertama surah Yasin atau surah 36. Jadi ayat pertama ini dimulai dengan dua huruf, iaitu huruf ya dan sin. Maka itulah huruf-huruf ini dikenali sebagai huruf muqatta'ah. Jadi huruf muqatta'ah ini adalah huruf-huruf yang terpotong, terpisah-pisah. Itu maksud muqatta'ah. Ia juga dikenali sebagai fawatih atau pembuka kepada beberapa surah Al-Quran. Jadi huruf-huruf seperti Yasin, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Jadi semua huruf-huruf ini dikenali sebagai huruf muqatta'ah. Dia bukan ayat, ya, tuan-tuan dan puan. Dia adalah huruf gabungan. Ada yang satu huruf, contohnya Nun, Sad, Qaf. Itu satu huruf. Dan ada juga yang dua huruf, seperti mana Yasin tadi. Jadi kita baca dengan menyebut huruf. Itu kaedahnya. Ya, jadi kita membaca dengan menyebut huruf. Jadi di dalam Al-Quran terdapat 29 surah yang dimulakan dengan huruf muqatta'ah.
Jadi maka sebab itu juga huruf muqatta'ah ni dikenali sebagai fawatih. Makna dia pembuka surah. Karena dia berada di awal surah. Itu maka dinama fawatih. Sementara itu 4 daripada surah-surah tersebut menggunakan huruf-huruf muqatta'ah sebagai namanya. Jadi ada juga surah-surah yang menggunakan huruf-huruf muqatta'ah ini sebagai nama surah. Jadi ada 4. Yang pertama surah Taha. Dari huruf Ta dan huruf Ha. Yang keduanya surah Yasin yang kita sedang tadabbur ini. Yang ketiga surah Sad. Dan satu lagi surah Qaf. Mana huruf Qaf dan huruf Sad. Jadi ada 4 nama surah yang diambil daripada huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah dalam Al-Quran ditampilkan dalam bentuk 1, 2, 3, 4 dan 5 huruf. Jadi ingat tuan-tuan, daripada 29 jumlah surah yang mengandungi huruf muqatta'ah ini, ada yang 1 huruf seperti saya sebutkan tadi. Contoh tadi nun, Qaf, Sad, dia 1 huruf saja. Dan ada pula yang gabungan 2 huruf. Contohnya Taha, dalam surah Taha lah. Yasin, Tasin dalam surah An-Naml. Yasin dalam surah Yasin. Hamim surah Ghafir atau Fussilat. Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jasiyah dan Al-Ahqaf. Itu Allah menggunakan Hamim untuk banyak surah ni yang saya sebut tadi. Surah Ghafir, surah Fussilat, Zukhruf, Dukhan, Jasiyah dan Al-Ahqaf. Semuanya dimulakan dengan 2 huruf, iaitu huruf Hamim. Gabungan 3 huruf pula ialah Alif Lam Mim, surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajdah. Kemudian Alif Lam Ra pada surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, Ibrahim dan surah Al-Hijr. Dan Ta Sin Mim pada surah Asy-Syu'ara dan surah Al-Qasas. Gabungan 4 huruf pula ada pada surah Al-A'raf, iaitu Alif Lam Mim Sad dan Alif Lam Mim Ra pada surah Ar-Ra'd. Itu yang huruf muqatta'ah 4 huruf. Sementara gabungan 5 huruf pula terdapat pula pada surah Maryam, iaitu Kaf Ha Ya Ain Sad. Dan satu lagi Hamim Ain Sin Qaf, surah Asy-Syura. Itulah huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat di dalam Al-Quran. Jadi kita baca surah Yasin ini, kita bertemu dengan awalnya surah muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah ini tidak ditakwilkan. Ini kena ingat tuan-tuan dan puan ya. Huruf muqatta'ah tak boleh diberi makna. Tak boleh ditakwilkan dengan sesuatu kerana dia hanyalah huruf. Jadi kita sebab tu sebutannya ialah menyebut huruf. Dan kerana apa kita tak boleh takwil? Kerana berdasarkan ia adalah sebahagian daripada ayat-ayat mutasyabihah. Jadi para sahabat dan majoriti mufassir mengambil pendirian bahawa ketika menemui ayat-ayat mutasyabihah, kita melafazkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tiada siapa yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Ini kita ambil dalil daripada surah Ali Imran. Kita baca dalil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Di situlah dalil
Mengapa kita tidak boleh memberi makna? Kita tidak boleh menakwil huruf-huruf muqatta'ah ini. Walaupun ada orang yang berusahanya, tapi kita perlu mengambil pendirian bahawa tak boleh takwil. Berdasarkan kepada dalil ini yang kita baca surah Ali Imran ayat 7. Ya. Jadi tuan-tuan, sekadar itu kuliah kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada siri berikutnya pada besok hari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.